Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, untuk video kali ini Kak Suzy buat special sikit. Khas untuk yang berkaitan dengan raya. Yelah. Kalau raya ni kan kita dapat, bukan kita. Okey, anak-anak kita. Okey, anak-anak kita dapat duit raya kan. Ni nampak ni sampu-sampu duit raya anak. Ni anak saya punya sampu lah. Okey, ambil contoh. Dia ada lagi tu kat bilik tu, tak apa. Kita ambil yang ni je, sikit je. Cukup kata cukup tangan nak pegang. Okey, tak adalah sampai 14,000. Okey. Okey, sorry. Gurauan sahaja. Okey, jadi Kak Suzy pasti anak-anak kita tahun ni alhamdulillah mereka dapat mengumpulkan duit-duit raya. Betul tak? Jadi bersempena dengan raya ni, anak-anak kita dapat duit raya sesuai dengan tajuk Kak Suzy. Untuk video ni Kak Suzy sebab ramai sangat orang tanya Kak Suzy ya. Mereka tanya, berbaloi atau tidak kita tukarkan duit raya anak-anak ni kepada emas? Jadi Kak Suzy mengambil kesempatan ini, Kak Suzy akan berikan 5 sebab. Okey, kenapa tuan-puan kena tukar duit raya anak-anak tuan-puan kepada emas. Jom dengar video Kak Suzy sehingga habis. Okey? Ups. Sementara tu, bagi sesiapa yang baru jumpa video Kak Suzy ni, sila subscribe dan tekan like serta komen sekiranya ada apa-apa persoalan. Kak Suzy akan bantu. Okay. Bagi soalan ni, berbaloi atau tidak? Jawapannya sangat berbaloi. Gitulah tuan-puan. Okey. So, kita tukarkan duit raya anak-anak kita ni kepada emas, ianya sangat-sangat berbaloi. Jom dengar 5 kategori ni, di mana Kak Suzy harap tuan-puan boleh berfikir lepas ni, boleh faham dan juga tahu kenapa Kak Suzy menggalakkan tuan-puan menukarkan duit raya anak-anak tuan-puan kepada emas. Kalau duit tuan-puan tu pun dapat duit raya ataupun duit gaji tu pun kena tukar juga pada emas. Okey, sebab yang pertama. Sebab pertama adalah kenaikan harga emas untuk satu jangka masa yang panjang adalah sangat tinggi. Cuba lihat dari graf ini. Okey, graf ini adalah berdasarkan harga hari ini, iaitu pada 20 hari bulan 5 2022. Maka ini adalah graf yang Kak Suzy ambil dari goldprice.org. Jadi dari sini tuan-puan boleh lihat harga emas ni untuk jangka masa 20 tahun kenaikannya adalah sebanyak 576%. Tinggi tu tuan-puan. Bahagi 2 kepada 10 tahun, anggaran lebih kurang 288%. Kalau dalam tempoh 5 tahun, 49%. Tuan-puan boleh lihat ni, kenaikan ni dalam kategori untuk ilmu pelaburan, ianya sangat tinggi. Kalau katakan tuan-puan simpan duit raya tuan-puan ni jadi emas, bayangkanlah 20 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang, kita ambil 10 tahun lah. 10 tahun akan datang, kenaikan harga emas lebih kurang, kalau kita bahagi sini, 288%. 10 tahun. So, bahagi 10 tahun, anggaran kenaikan lebih kurang 24% setahun. Kalau dengan harga hari ini iaitu RM279, bayangkanlah selepas 10 tahun kenaikan harga emas 288%. Tuan-puan tahu tak berapa harga emas pada masa tu? Ni Kak Suzy tolong kirakan. Harganya dalam 700 lebih 1 gram. Kiraan betul ni dalam lebih kurang RM740 segram. Katakanlah naik RM700 segram. Tuan-puan fikir kalau sekarang beli 10 gram kali 700 dah jadi 7,000 kan? Kalau ada 100 gram, makcik kaya kan? Mak kaya. Okey, jadi itulah Kak Suzy nak tuan-puan supaya berfikir sedikit untuk di masa akan datang. Jangan kita pandang untuk masa singkat ni, jangan. Sebab kita simpan duit anak-anak kita kalau boleh untuk mereka dewasa nanti. Kalau anak-anak tuan-puan berumur 1 tahun sekarang, 3 tahun ataupun 5 tahun, 10 tahun, ianya masih belum terlambat untuk tuan-puan tukarkan semua duit-duit raya diorang ni, okey?
jadi emas. Ingat pesan Kak Suzy, kena mulakan hari ini. Kalau sebelum ni tak pernah pun cuba, tak pernah pun tahu, okey, nasihat Kak Suzy, hubungi Kak Suzy atau siapa-siapa kenalan dealer, rakan dealer yang tuan-puan kenal, belilah emas, simpanlah emas untuk anak-anak. Mulakannya sekarang. Okey? Sebab yang kedua, bila kita dah simpan duit anak-anak kita ni, setiap tahun tukar dia jadi emas, okey, simpanan ini boleh dijadikan sebagai simpanan masa depan untuk anak-anak kita, termasuklah dana pendidikan mereka. Tuan-puan, sekarang untuk kita belajar setiap tahun semakin tinggi jumlah untuk kita naik jumlah kenaikan bayar yuran untuk pendidikan ni. Degree naik, diploma naik, degree naik, master naik, PhD naik, semualah kos tu naik. Jadi dengan tuan-puan simpan buat simpanan sekarang, okey, jangkaan di masa akan datang emas naik, harga dia naik. Jadi kemungkinan besar anak-anak tuan-puan pada masa itu mungkin mereka boleh gunakan duit-duit simpanan ni sebagai dana pendidikan mereka pada masa itu. Jadi dia tak payahlah nak ambil loan lagi ke, loan dari mana-mana lah, tak kisahlah, PTPTN. Kita tak tahu akan datang ni PTPTN ni wujud lagi ke tak. Berapa persen, kalau wujud lagi berapa persen dia punya loan punya interest. Kita tak tahu. Okey, ataupun beasiswa. Beasiswa lagi jauh lah kan. Sekarang dah tak macam dulu. Beasiswa banyak agensi menawarkan beasiswa. Sekarang ni tak ada dah. Kan? Jadi, apa salahnya kita buat persediaan awal untuk anak-anak kita? Saya yakin tuan-puan di luar sana, okey, bagi sesiapa yang pernah mengambil loan PTPTN, perasan tak? Keluar-keluar je, habis je universiti, dah ada hutang. Betul tak? Dah kena bayar kan? Jadi, kalau boleh, kita jangan biarkan hal ini terjadi pada anak-anak kita. Okey? Boleh faham? Sebab yang ketiga, ni Kak Suzy nak bagi tahu. Kita kena selamatkan nilai duit anak-anak kita untuk masa akan datang. Okey, kalau tuan-puan lihat, ni contoh antara duit raya yang ada customer Kak Suzy tukar jadi emas. Ni tak tipu ni, dia bagi Kak Suzy. Kak Suzy dia kata, Kak Suzy saya nak beli emas, okey, untuk anak-anak saya. Tapi saya bagi cash. Saya kata, okey cash. Tapi dia kata, cash dalam bentuk duit-duit raya. Kak Suzy kata apa? Okey, Kak Suzy terima. Tak kisah. Janji, dia tukar. Jadi, pelanggan Kak Suzy ni sangat bijak. Dia dah menukarkan duit-duit raya anak dia ni kepada emas. Sebab dia nak selamatkan nilai duit ni, okey, nilai duit ni untuk masa akan datang nanti. Tuan-puan, kita sekarang inflasi setiap tahun semakin meningkat. Kita compare dengan duit USD sekarang. Untuk hari ini, 1 USD bersamaan Malaysia ringgit RM4.40, tuan-puan. Ini pula jangkaan lagi mungkin pergi ke RM5 dan ataupun RM5.70 untuk sehingga penghujung tahun ni, tahun 2022. Wallahualam. Tapi apakah persediaan kita? Sebab inflasi ni kita tak boleh kontrol, tuan-puan. Kita tak boleh nak cakap kerajaan stop. Cannot. Okay? Tak boleh. Kita tak boleh kontrol. Ianya di luar kawalan kita. Harga barangan naik pun kita tak boleh nak kontrol, tuan-puan. Harga minyak naik, harga tepung pun naik, okey. Harga ayam naik, harga roti naik. Hampir semua barangan lah naik. Jadi kita tak tahu 5 tahun akan datang minyak masak ni, okey, untuk 5 kilo ni berapa ringgit harga dia. Kita tak tahu. Di zaman anak kita nanti dah dewasa, dah remaja, dah kahwin ke apa nanti, 10 tahun akan datang, kita tak tahu berapakah harga barangan-barangan ni. Jadi, apakah yang kita boleh kontrol? Apakah yang boleh, tindakan yang boleh kita lakukan? Sebab itu Kak Suzy nak tuan-puan tukarkan semua duit-duit raya ni, anak-anak tuan-puan, selamatkan nilainya untuk masa akan datang dengan tukarkannya kepada emas. Okey? Ni tukar-tukar jadi emas ni. Emas kecil-kecil boleh, nak emas besar-besar pun boleh. Okey, tak kisahlah mana-mana ikut anak tuan-puan punya duit raya berapa. Okey? Supaya kita selamatkan nilai mereka akan datang. Sebab kita faham dengan menyimpan emas tiada inflasi.
Sebab nilai emas di masa akan datang, dia akan ikut harga semasa pada masa tu. Okey, kalau duit kertas kita simpan 100 hari ini, 10 tahun mungkinlah dapat dividen ke interest, katakanlah up to 100.5. Tapi 100.5 pada masa tu kita tak tahu apa je boleh beli. Okey, kalau macam sekarang minyak masak boleh beli lebih kurang RM30 untuk 5 kg, mungkin pada masa tu RM50 atau RM60 untuk 5 kg. Nampak? Itulah inflasi namanya. Faham? Duit yang sama, nilai yang sama, tapi kita tak boleh dapat barangan pada harga yang sama. Hati-hati, fikir-fikirkan dan kita buat tindakan yang bijak. Okey? Okay. Sebab yang keempat, Kak Suzy nak beritahu, kita dapat elakkan kebocoran duit raya anak-anak kita ni. Okey? Selalu Kak Suzy sebut kebocoran wang. Okey, kali ni Kak Suzy nak tambah sikit. Kebocoran wang duit raya anak-anak kita. Kenapa Kak Suzy cakap macam ni? Okey, tuan-puan cuba fikir, cuba lihat anak-anak kita. Ada yang dah berumur 3 tahun, ada yang dah berumur 5 tahun, ada yang dah berumur 10 tahun, mungkin yang dah besar 15 tahun, 20 tahun. Okey, 20 tahun dah kerja tu tak apalah. Ni yang kecil-kecil lagi, yang tengah membesar ni. Okey, yang tengah membesar ni, setiap kali mereka dapat duit raya, saya yakin kebanyakan ibu bapa di luar sana, ibu bapa yang menyimpan. Betul tak? Cuba tengok balik. Mana pergi duit raya anak tuan-puan? Ni, duit raya ni. Okey? Mana pergi duit raya anak-anak tuan-puan ni? Tak ada dah Kak Suzy. Okey. Maaf Kak Suzy tak dapat dikesan. Saya pun tak tahu mana pergi. Nampak? Lepas tu ataupun semua dah belanja, beli mainan macam-macam. Dia nak makan KFC lah, McDonald lah, makan tu, makan ni, semua kami beli. Aiskrim lah. Jadi duit ni habis. Okey? Ataupun yang paling parah juga, rasa dah simpan. Okey? Pergi simpan-simpan kat bank. Tapi simpan-simpan tak banyak-banyak. Kenapa? Duk korek. Maksud korek ni macam kita keluarkan selalulah. Sikit-sikit keluarkan. Makin simpan, makin sikit. Bukannya makin simpan, makin banyak. Sekiranya semua hal ini terjadi pada tuan-puan, maka Kak Suzy nasihatkan tuan-puan beralihlah kepada simpanan emas. Ubahlah cara menyimpan duit raya anak-anak tuan-puan kepada emas. Kepada emas ni. Yang ni Kak Suzy pegang sikit kecil-kecil ni tau. Okey, yang ni macam yang ni dalam 10 gram. Okey, jadi tak kisah tuan-puan tukar, simpanlah buat bagaimana cara janji tukarkannya kepada emas. Supaya tuan-puan boleh terus elakkan kebocoran wang duit raya anak-anak tuan-puan terus terjadi. Jadilah ibu bapa yang bijak menguruskan keuangan anak-anak kita pada ketika mereka kecil ni. Okey, sebab yang kelima. 4 sebab kat atas Kak Suzy dah bagi tahu kena beli emas. Okey, ada juga orang tanya, emas item yang bagaimana nak beli? Okey, nasihat Kak Suzy, beli cara untuk kita simpan duit ni pada emas. Okey, tuan-puan boleh pilih. Okey, yang pertama ada 2 cara Yang pertama, tuan-puan simpan terus dalam akaun emas. Kalau di Public Gold kita ada akaun emas GAP, iaitu Gold Accumulate Program. Tuan-puan terus simpan duit-duit raya anak tuan-puan dalam akaun tu, di mana dalam akaun tu, okey tuan-puan tengok contoh ni, tuan-puan akan nampak total jumlah berapa gram anak-anak tuan-puan. Kalau rasa hanya mampu simpan setahun sekali, tak apa, simpan saja. Selamatkan duit raya diorang jadi emas tu. Kalau rasa lepas ni boleh simpan sikit-sikit, kita ada allocation setiap bulan, tukarkan juga kepada emas. Di mana dalam akaun emas ni tuan-puan boleh nampak jumlah gram emas yang terkumpul untuk setiap anak tuan-puan. Pastikan setiap anak tu buka satu akaun masing-masing supaya tuan-puan senang manage. Anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3. Jangan digabungkan sekali. Ingat, jangan sesekali tu. Sebab kalau gabung nanti mungkin dah 3-4 tahun lepas tu tuan-puan pening mikir mana punya anak nombor 1 dah berapa gram, anak nombor 2 berapa gram, anak nombor 3 berapa gram. Okey? Jadi ingat pesanan Kak Suzy, kalau ada 3 orang anak, buka 3 akaun. Kalau ada 5 orang anak, buka 5 akaun. Okey? Jangan gabung. Alright? Dan cara yang kedua, tuan-puan boleh terus beli emas fizikal untuk anak-anak ni.
Tapi risiko untuk kalau kita beli terus emas fizikal ni, tuan-puan kena menjaga baik keselamatan dan juga risiko kehilangan ke salah tempat letak ke untuk semua-semua emas yang kita beli untuk anak-anak kita ni. Jangan tersalah letak, nanti sekarang dah dikategori macam hilang, rugi juga. Jadi tuan-puan fikirkan apa cara yang terbaik supaya emas-emas ni tetap selamat bersama kita. Cukup kalau nak beli, kalau tuan-puan memang dah menyimpan emasnya juga. Lepas tu bila beli emas untuk anak-anak, letak tagging. Nampak letak tagging? Okay, letak tagging. Kita tahulah emas ni hak siapa. Dekat plastik ni tak apa, tanpa tagging tak ada masalah. Jangan tulis pula ambil outline, tulis pada CJ ni, jangan. Okey, ambil stiker, beli je kat kedai RM2 tu. Okey, tampal, tulis nama anak siapa punya emas ni. Kan senang. Okey, jadi bila kita dah simpan ni juga, okey, tuan-puan manage-nya dengan betul dan pastikan tuan-puan janganlah pergi jual ke gadai ke emas anak-anak ni. Okey, kecuali hal-hal emergency lah. Kalau boleh sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kita kena ganti balik tau harta anak-anak kita ni. Jangan sampai kita menggunakan semua harta anak-anak kita. Okey? Jadi itu sahaja 5 sebab Kak Suzy beritahu supaya tuan-puan ni dapat buka mata faham kenapa Kak Suzy ataupun dealer-dealer lain tentang simpanan emas ni mereka menggalakkan sangat anak-anak kita, duit raya anak-anak kita simpan menjadi emas. Jadi lakukannya hari ini. Jangan bertangguh lagi. Okey? Kak Suzy doakan untuk semua ibu bapa di luar sana, jadilah sebagai ibu bapa yang bijak dalam mengurus tadbir keuangan anak-anak kita ketika mereka masih kecil ni. Jangan sampai nanti satu masa kita menyesal ke apa. Kalau boleh jangan ya. Jadi tuan-puan dah lihat video Kak Suzy ni, dah faham, ambil tindakan hari ini dan jom untuk kita terus membuat simpanan anak-anak. Jangan tangguhkan lagi. Ni bahaya ni kalau simpan ni depan mata ni tuan-puan. Okey. Senang sangat tuan-puan tarik dan belanja. Jom. Ada satu lagi orang tanya. Kak Suzy kalau duit anak ni banyak ni, semua ni nak simpan emas ke? Okey, ni bonus Okey, kalau tanya Kak Suzy, bolehlah kita bahagikan at least 10% ataupun ke 20% daripada duit raya anak ni, bagilah pada anak-anak untuk mereka belanja. Membeli apa-apa keperluan diri, mungkin peralatan sekolah ke atau ada mainan yang mereka nak sangat ke, bagilah mereka sedikit. Okey, untuk mereka belanja dan gunakan untuk diri mereka. Tapi jangan gunakan semua. Ingat tu, jangan gunakan semua. At least 50% ke 80% tuan-puan kena simpan untuk masa depan mereka. Boleh faham? Sekian sahaja tuan-puan. Ini sahaja perkongsian Kak Suzy untuk kali ini. Kak Suzy harap ianya bermanfaat dan jom kita menjadi bijak pandai dalam menyimpan emas. Buat dulu, percaya kemudian. Bye-bye.